Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Musaddah binti Mak Hassan. Angka giliran 202152380030. Pelajar PDP PAKK ambilan Oktober tahun 2021 semester 1 tahun 2. Kod kursus adalah PAKK 2293D, nama kursus pentaksiran awal kanak-kanak. Nama pensyarah Encik Azman bin Konsonan. Tajuk adalah tugasan 2 laporan pentaksiran. Pengenalan. Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Kemahiran guru prasekolah dalam melaksanakan pentaksiran dan penilaian amat membantu dalam mengenal pasti tahap kecerdasan dan perkembangan kanak-kanak. Tujuan melaksanakan pentaksiran: mengesan perkembangan dan pertumbuhan murid mengikut peringkat umur, mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasa, mengenal pasti tahap kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan meningkatkan perkembangan secara menyeluruh. Seterusnya, memberi maklum balas kemajuan murid, mengesan keberkesanan pengajaran guru, mengembangkan potensi murid secara optimal, membantu pembelajaran murid dan memperbaiki pengajaran guru. Manakala prinsip pentaksiran pula adalah pentaksiran yang dijalankan merangkumi aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang terdapat dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Pentaksiran dijalankan selari dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang tempoh persekolahan. Kaedah pentaksiran adalah melalui pemerhatian berterusan. Data yang dikumpul dianalisis supaya pelaporan yang dibuat adalah sah dan sahih. Pentaksiran dijalankan dengan penuh beretika dan mengambil kira hak asasi kanak-kanak. Manakala proses pentaksiran yang dijalankan, yang pertama adalah merancang. Guru mengenal pasti dan memilih seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 6 tahun yang agak pendiam dan tidak suka bercakap dan berinteraksi dengan kawan-kawan di dalam kelas. Tingkah laku kanak-kanak yang akan diperhatikan dan digunakan adalah berkaitan dengan perkembangan bahasa dan komunikasi. Ini adalah biodata murid yang dipilih. Nama murid itu iaitu Nukaira Ashiki binti Muhammad Majidi, Tadika Permata Mawid Al-Mubarakah, Taman Bukit Ceras, Kuala Lumpur. Bahasa Melayu, agama Islam, sosioekonomi keluarga sederhana, umur 6 tahun, keupayaan atau kebolehan membaca dan menulis, minat mewarna, karakternya seorang yang pendiam dan tidak suka bercakap dan berkomunikasi bersama rakan dan guru. Membina instrumen iaitu rekod anekdot yang memfokuskan kepada perkembangan bahasa dan komunikasi. Tunjang komunikasi iaitu bahasa Melayu, standard kandungan BM 1.0, kemahiran mendengar dan bertutur, BM 1.4, berinteraksi menggunakan ayat mudah. Standard pembelajaran BM 1.4.4, berinteraksi menggunakan ayat mudah mengikut situasi. Rekod anekdot adalah satu catatan ringkas mengenai satu peristiwa atau tingkah laku murid
yang dianggap penting, unik dan signifikan untuk direkodkan. Anekdot ditulis secara objektif menerangkan apa yang berlaku, bila dan di mana berlaku. Catatan ringkas ini akan membantu guru memahami murid yang dikenal pasti berkenaan. Ini adalah contoh instrumen pentaksiran rekod anekdot yang memfokuskan kepada item kemahiran bahasa dan komunikasi. Dalam item yang perlu ada dalam rekod anekdot yang terdiri daripada nama murid, umur, tarikh, masa, nama guru, item, catatan, ulasan dan cadangan. Kaedah yang digunakan adalah kaedah merekod. Ada naratif atau cerita yang menggunakan kaedah pemerhatian, iaitu guru telah merekod peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting, unik dan signifikan untuk dilaksanakan dalam pentaksiran. Objektif pentaksiran kepada awal kanak-kanak. Yang pertama, membantu mengesan perkembangan seseorang murid. Yang kedua, mengenal pasti potensi yang ada pada kanak-kanak secara menyeluruh. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengesan kelebihan dan kelemahan murid dalam pembelajaran harian dari masa ke semasa. Seterusnya, mengenal pasti keberkesanan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kelima adalah guru dapat merangsang aktiviti mengikut keperluan dan pertumbuhan kanak-kanak tersebut. Proses melaksanakan pentaksiran. Guru menggunakan kaedah pemerhatian, mencatat rekod anekdot, iaitu merekod peristiwa dan tingkah laku murid yang dianggap penting, unik dan signifikan. Ditulis secara objektif, iaitu mengesan pertuturan murid, menerangkan apa yang berlaku, tarikh dan tempat, iaitu di Permata Mawid Al-Mubarakah, Taman Bukit Ceras, Kuala Lumpur. Guru membuat catatan ringkas untuk membantu memahami murid tersebut. Rekod anekdot tidak memerlukan setting, borang dan masa tertentu. Guru telah mencatat dan bersemuka dengan kanak-kanak tersebut untuk mengumpul maklumat dengan tepat dan jelas. Bahan yang digunakan adalah buku nota dan telefon bimbit. Seterusnya, merekod. Guru telah membuat catatan dalam buku nota bagi memastikan peristiwa yang akan direkodkan tidak tercicir. Guru merekod hasil pemerhatian sebaik sahaja. Selesai pemerhatian dibuat agar maklumat penting yang dilihat dan ditonton tidak tercicir. Menulis apa yang dilihat secara objektif, iaitu kemahiran komunikasi dan proses interaksi kanak-kanak tersebut bersama rakan ketika guru memberi bahan permainan untuk bermain bersama-sama di dalam kelas. Guru juga memasukkan respon kawan lain yang ada kaitan dengan tingkah laku murid yang diperhatikan tersebut. Dalam proses merekod anekdot, guru memastikan peristiwa dicatat mengikut urutan. Maklumat yang direkod berpandukan peristiwa yang menggambarkan perkembangan murid, iaitu guru melihat perkembangan komunikasi murid tersebut berlaku ketika kanak-kanak bermain bersama kawan-kawan di dalam kelas. Telah wujud proses komunikasi dan interaksi secara tidak sengaja daripada kanak-kanak tersebut bersama rakan yang lain. Seterusnya, proses menyimpan, menganalisis maklumat dan melapor. Daripada rekod yang dibuat, inference yang boleh saya rumuskan adalah inference 1,
Responden ialah seorang murid yang pendiam dan susah untuk berkomunikasi bersama rakan yang lain di dalam kelas. Inference kedua, responden bercakap dan menegur rakan yang ada dalam kumpulan ketika mereka sedang bermain bahan mainan yang disediakan oleh guru. Dia juga menasihati rakan yang lain agar berkongsi bahan mainan dan bermain bersama-sama. Guru mendapati responden seorang yang boleh memberi respon yang baik dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan rakan lain ketika proses bermain bersama-sama. Pelaporan rekod anekdot yang telah dilaksanakan. Hasil daripada pemerhatian dan catatan guru dalam rekod anekdot menunjukkan kanak-kanak seperti Khaira, iaitu dari seorang yang pendiam, tidak suka bercakap dan berinteraksi antara satu sama lain, menjadi seorang yang telah berinteraksi dan berkomunikasi apabila guru melaksanakan aktiviti tertentu, contohnya bermain Lego, puzzle, bersukan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa guru memainkan peranan penting dan perlu sentiasa menjalankan dan membuat aktiviti bersama murid, kerana dengan adanya aktiviti ini boleh membawa kepada perkembangan murid sama ada dari sudut komunikasi, perkembangan bahasa, sosial, kognitif dan sebagainya. Tindakan susulan. Tindakan susulan yang perlu diambil oleh guru untuk membantu murid dalam proses perkembangan mereka supaya tidak terhenti atau terbantut. Perkembangan murid juga dapat berkembang secara optimum. Galakkan dan aktiviti bimbingan yang bersesuaian dengan aras penguasaan kanak-kanak tersebut. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berlainan mungkin perlu digunakan untuk proses perkembangan kanak-kanak tersebut. Tindakan guru. Melalui kaedah pemerhatian ini, saya dapat melihat perubahan kemajuan yang ditunjukkan oleh murid. Secara langsung, saya dapat mengesan kelemahan dan kelebihan seseorang murid. Dalam masa yang sama, ia menggalakkan saya untuk mencari aktiviti yang dapat membantu proses perkembangan murid tersebut. Saya sedar bahawa pentingnya bimbingan guru dalam memaksimumkan perkembangan kanak-kanak tersebut. Saya perlu mengenal pasti tahap perkembangan mereka supaya dapat menyediakan aktiviti yang selaras dengan perkembangan mereka. Cadangan aktiviti untuk perkembangan bahasa. Yang pertama, action figures, iaitu kanak-kanak akan terdedah dengan banyak karakter hasil inflorasi persekitaran di sekeliling. Mereka akan berminat untuk melakukan watak-watak seperti cikgu, doktor atau superhero yang sering dilihat oleh mereka. Cadangan aktiviti yang kedua adalah puzzle. Permainan puzzle akan meningkatkan kemahiran komunikasi kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah dan dapat meningkatkan kemahiran kognitif mereka dalam mengenali gambar dan mencantumkan mengikut kreativiti mereka. Daripada aktiviti ini juga proses perkembangan bahasa berlaku. Seterusnya, kesimpulan. Penaksiran dan penilaian bertujuan untuk mengenal pasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka. Membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam 4 jenis kemahiran utama yang perlu dikuasai, iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul.
Ini adalah senarai rujukan yang saya gunakan ketika melaksanakan dan menyiapkan tugasan kerja khusus ini. Ini adalah lampiran video rakaman ketika saya membuat rekod anekdot proses pemerhatian terhadap kanak-kanak tersebut. Kenapa warnanya lain? Betul. Dah sakit belum. Tak rosak deh. Tak pernah ada dunia lah buat. Aku ada wing khusus, yang pernah wing khusus. Satu orang buat bangunan yang tinggi. Jadi aku wing khusus. Kita yang dapat dulu. Tak juga. Enggak. Tak adik saya suka buat bangunan yang tinggi tau sampai dia.